Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, pada tengah hari ini kita dapat sama-sama berada dalam rumah Allah. Dapat sama-sama kita menunaikan tanggungjawab sebagai Muslim. Solat Jumaat tidak lagi jarak-jarak, rasa lain pula. Ya, rapat-rapat dah, alhamdulillah, walaupun dengan menggunakan sejadah. Namun itu adalah antara usaha yang terbaik untuk kita menunaikan tanggungjawab yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma sekarang ini nak tak nak kita kena tunjukkanlah kesyukuran kita kepada Allah. Sebelum ini selama hampir 3 tahun kita duk minta, ya Allah, kami nak pergi masjid. Allah buka sikit. Buka sikit, iaitu dengan solat tu dengan had daripada 7 naik sampai 40. Alhamdulillah. Semua sedih juga masa tu sebab nak datang masjid berebut. Kan? AJK masjid, imam-imam habis di Yahudi kan. Betul, sebab apa nak datang masjid ni? Bersungguh-sungguh kita nak datang masjid. Mufti-mufti habis semua kena. Tak ada yang terkecuali. Alhamdulillah, Allah buka lagi. Buka peluang dan terus buka peluang. Sampailah kita dapat duduk dalam masjid, dalam kapasiti masjid. Tapi penjarakan sosial. Hari ni alhamdulillah dah boleh rapat-rapat, tapi ikut saiz sejadah. Tu pun orang tanya, sah ke? Alahai. Manusia ni tuan-tuan, ada je soalan. Masalah yang tanya tu datang ke tak? Kan? Itu sebabnya kita ni jangan banyak bertanya benda yang pelik-pelik. La tas'alu an asya'in tubdalakum tasukkum. Jangan menyusahkan. Sekarang ni arahan dah rapat pakai satu sejadah. Pandai-pandailah korang. Masa rapatkan letak sejadah tu, kaki pandai-pandailah korang. Janganlah banyak tanya macam mana ni, boleh ke kita rapatkan? Lah kau tanya memang tak boleh lah. Itu sebab Nabi tak suka tanya banyak-banyak. Bila dah arahan tu kata rapat dan letakkan sejadah, insya-Allah pandai-pandailah kamu ketika nak solat berjemaah, ketika solat fardu ataupun solat Jumaat. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, ni kita nak masuk dah bulan Ramadan. Kita jangan malulah kata, alahai, kita ni tiap-tiap tahun sambut bulan Ramadan. Jangan segan. Sebab apa? Nabi pun tak segan. Sahabat-sahabat Nabi tak segan. Saya sebut 2-3 kali, 2-3 tempat. Ada orang kata, ish, kita ni nak buat apa duk peringatkan selalu, buat majlis ingat memperingati Ramadan. Kan Ramadan kita jumpa selalu. Ramadan dengan jiwa kita dah sama. Tak. Kalau kita nak kata macam tu, Nabi buat apa? Nabi ni setiap kali nak sampai Ramadan, Nabi akan tunjukkan tanda-tanda rindu kepada Ramadan. Itu satu. Nombor 2, sahabat-sahabat Nabi sampai dia dekat-dekat Ramadan. Dalam riwayat kata 6 bulan. Dalam riwayat lain, Rejab Syaban. Sampai Rejab tu sahabat-sahabat dah mula minta dah. Sebab Nabi ajar, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban. Ya Allah, berkati kami di bulan Rejab dan bulan Sya'ban.
Bulan Rejab tu sahabat dah datang jumpa Nabi, ya Rasulullah, ayu a'malin afdal fi syahr Ramadan. Dah tanya dah sahabat, apa amalan aku nak buat ni bulan Ramadan ni? Padahal setiap tahun jumpa Ramadan, setiap hari jumpa Nabi. Setiap hari tu 5 waktu pula. Nak jumpa Nabi bukan macam kita hari ni nak jumpa menteri. 5 tahun pentadbiran belum tentu jumpa. Nabi jumpa setiap 5 waktu. Mana nak jumpa? Masjid Nabawi atau Masjid Quba. Kalau Nabi tak pergi perang, kalau pergi perang tiap-tiap waktu jumpa. Sebab apa? Nabi akan ada bersama dia orang. Sekarang payahlah sebab pentadbiran jauh-jauh. Dulu zaman Nabi, Madinah Al-Munawwarah, situ boleh jumpa. Semayang fardu memang Nabi akan ada selalu. Subuh imam, Zuhur Nabi imam, Asar Nabi imam, Maghrib Nabi imam, Isyak Nabi imam. Hebat. Itu sebab sahabat boleh jumpa selalu. Dan jumpa Nabi selalu pun tanya, ya Rasulullah, ayyul a'malil afdal? Apa amalan terbaik aku nak buat pada bulan Ramadan? Jadi kita yang tak jumpa Nabi ni, setahun sekali jumpa Ramadan, mestilah kita kena saling ingat memperingati. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, bagaimana Nabi SAW dia berhadapan dengan Ramadan? Kana yastaqbilu syahr Ramadan bi suratin khassah. Nabi ni kalau dia nak berdepan dengan bulan Ramadan, dia jumpa dengan suasana, dia akan berdepan dengan suasana yang khusus, tertentu. Pertama, yastaqbilu syahr bi suratin khassah, falam yakun istiqbaluhu ka istiqbali sa'iri syuhur. Nabi takkan menghadapi bulan Ramadan macam bulan-bulan yang lain. Tak macam bulan Rejab, tak sama macam bulan Syaban. Walaupun Nabi suka dah masuk Rejab tu, masuk Syaban lagi Nabi suka, sebab nak masuk Ramadan. Sampai Zulhijjah, Nabi tak rasa macam Nabi duduk di bulan Ramadan. Tengok keistimewaan dia tu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusyarrifu biqudubi. Nabi ni kalau datang Ramadan, tuan-tuan, Nabi akan bergembira dan akan memuliakan. Kita akan datang syahrun. Dia kata akan datang satu bulan yang sangat mulia. Sama macam kita. Kita hari ni bila orang tanya, nak pergi supermarket apa ni? Nak pergi beli barang. Ni Ramadan nak masuk. Dia jadi macam tu. Itu tanda-tanda sunnah tu. Tadi saya di Kelantan. Sampai airport dia terus sini. Dekat airport tadi, dia orang bergambar sambil tu dengar dia orang bercakap, kawan nak lepas maya ni nak pergi pasar lalu ni. Dia sebut pergi pasar lalu ni. Tu kata kau lah, beli lauk Ramadan ni. Dia bunyi Ramadan ni. Itu sunnah Nabi tu. Bukan pergi pasar tu sunnah Nabi. Kan salah faham pula. Rekod ni bukan main. Kan dia kata Nabi, sunnah Nabi pergi mall pula. Tak. Nabi ni dia buat persediaan. Suruh sahabat-sahabat pergi beli barang-barang keperluan untuk menyambut Ramadan. Tu dia. Itu sunnah Nabi. Itu panggil yusyarrifu bi qudumi Ramadan. Dia gembira. Ada orang dah beli dah baju siap-siap. Ustaz Aslin dia pergi Mekah baru ni, dia beli dah satu baju putih. Harap-harap tak mati lagi lah. Risau juga aku ni. Ramai kawan-kawan dia beli baju putih, almarhum lepas tu, tuan-tuan. Tak sungguh ni cerita betul ni. Ramai dah 2-3 orang tu kata nak beli baju putih, pakai baju putih tu, lama Allah ambil umur. Tuan-tuan, dia tak pakai baru ni. Dia masa forum-forum tak pakai. Dia kata baju tu ada orang hadiah kat dia. Dia berdua line, satu coklat, satu biru. Satu putih. Yang coklat dia pakai, yang putih dia tak pakai. Dia kata, aku nak pakai inda qudumi Ramadan. Nak pakai masa masuk bulan Ramadan. Dia nak mulakan pakaian mulia itu pada bulan yang mulia. Allahu Rabbi. Tak apa, tak salah. Ada orang beli kain plekat. Kalau orang Indonesia, dia suka beli kain plekat. Ramadan ni dia bagi hadiah pada bapak dia kain plekat. Bapak pula beli kain plekat bagi ke anak. Tengok, beli kain plekat. Kita bila bagi kain plekat pula. Kain plekat je. Tak boleh. Kita kena mulia, gembira dengan kehadiran Ramadan. Saya di Kelantan semalam ada orang bagi kain plekat. Padahal rumah saya penuh kain plekat tu. Semua tempat akan bagi kain plekat. Tak, dia suka bagi kain plekat mudah. Orang tu pula dia bagi khusus. Dia kata, Ustaz tolong pakai Ustaz di bulan Ramadan. Saya ambil bawa balik. Dan saya dah tahu dah hari apa saya nak pakai kain tu. Maknanya kita memuliakan pemberian orang. Tu penting.
Macam kita ni kawan-kawan kan, hari ni game bank rakyat semua dah happy dah. Sebab apa? Bukan dapat bonus. Jangan salah faham pula. Orang kata apa? Risau semua bos-bos. Dia kata apa? Dia kata, kita dah dapat gembira ni, nak masuk ke Ramadan kan, kita nak gembirakan kawan, beli kain ke, beli butang baju Melayu, bagi kat kawan. Bang, ni butang baju Melayu, aku tahu Kak Tipah tak bagi, aku belikan kau siap-siap untuk bulan Ramadan. Tak salah. Beli minyak wangi, bagi kat kawan, nak ambil minyak wangi ni untuk guna di bulan Ramadan. Allahu Akbar. Maknanya kita gembira biqudumi Ramadan. Inilah sunnah Nabi SAW. Tuan-tuan membuat. Minta maaf saya batuk-batuk sikit, tapi bukan COVID, saya positif. Saya negatif. Berdebar habis semua orang. Sebab ni dipanggil long COVID. Saya kena COVID akhir Februari. Gatal je sampai hari ni, macam orang hiris-hiris. Tapi doa lah bagi sihat. Tapi insyaAllah lah, Omicron ni dia tak berat sangat. Dia jangan Delta. Delta ni kalau orang tak, na'uzubillah lah kan, kalau orang tak ambil dos tu, possibility kena Delta tu ada. Na'uzubillah lah. So hati-hatilah ya. Kalau yang tak ambil tu, amalkan makan madu ke apa ke. Kita tak boleh paksa dia ambil. Payah nak paksa orang ni kan. Isteri je boleh paksa kita. So benda yang tak makan pun makan pak. Yang main, aku kena makan. Saya tak suka makan sayur, tapi bila kahwin kena paksa makan sayur sekarang dah. Macam kambing aku makan sayur sekarang. Tengok the power of isteri. Ni baju pink ni. Dia suruh pakai. Nak cakap apa ni? Tak nak komen apa lah. Walaupun orang kena bahan dengan Ustaz Haslin lah, terima je lah tuan-tuan. Ni petang ni Ustaz Abdullah Khairi pula. Habis aku mana ni. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, tu yang pertama. Kita gembira dengan kehadiran, dengan membuat sesuatu yang menggembirakan orang lain dan juga diri kita. Yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan yang dirahmati Allah, perkara yang menyebabkan bagaimana Nabi SAW menyambut bulan Ramadan itu, tak lain dan tak bukan, Nabi SAW yastaqbiluhu bilhamdi wasyukr. Bilhamdi wasyukri. Nabi akan menyambutnya dengan kesyukuran. Itu sebabnya ada ulama' dia ajar. Guru saya dulu, Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti, habis dia orang kata apa, kuliah, mabruk alaik ya Muhammad, mabruk. Dia akan sebut mabruk ni, kalau orang kahwin mabruk, tahniah. Bos jumpa anak buah, tahniah. Kawan bos anak buah pun tanya, tahniah apa? Ada bonus ke tu? Tak. Tahniah nak masuk Ramadan ni. Esok malam insya-Allah tarawih. Esok malam dah tarawih insya-Allah. Tak masuk sampai puasa tu. Malam esok jumpa kat dekat surau habis malam tarawih, tahniah Syekh. Tahniah kan? Bila tahniah, apa maksudnya? Kita mensyukuri kehadiran Ramadan itu dengan mengucapkan dengan kata-kata. Asyukru bil hal wathana. Dia kena banyakkan memuji masa tu. Kita puji, alhamdulillah, tahniah Syekh, kita dah sampai malam ni. Malam ni tarawih, alhamdulillah. Esok kita Ramadan. Minta lagi doa, ya Allah, Allahumma ballighna saum Ramadan. Minta aku masuk bulan Ramadan dapat puasa. Sampai situ. Ada orang tuan-tuan, ni saya kenal lah, Allah ambil umur dia. Memang menyedihkan jugalah kalau dengar cerita tu. Sebab itu kawan saya. Bayangkan tuan-tuan, umur dia tak tua. Dia lebih kurang saya 44, 45 tahun. Dia memang satu family dia kenali. Kalau setiap tahun dia akan hantar kad. Dia ni masih gunakan kad apa nama kad, Allahu Akbar, dia panggil kad apa, kad raya tu. Dia panggil kad raya. Kad raya tu ada. Kad raya masih pakai. Dia akan hantar, dia akan buat khas. Sekarang ni orang tak pakai kad raya, dia buat online semua kan. Dah tak ada. Dulu mesti gantung kad raya banyak-banyak. Sekarang ni beli sendiri, gantung sendiri. Dulu gantung yang mak hantar, pakcik hantar di wadian. Ni dia memang akan buat. Sekarang dah tak ada dah, dia tak hantar dah. Dah tak ada. Tuan-tuan tahu tak apa berlaku? Tahun tersebut dia minta dengan isteri dia, tahun ni kita beli baju raya sebelum masuk Ramadan, dia kata. Sebab
Baba nak banyakkan ibadat pada bulan Ramadan. Allah. Dia. Okey, pergi Jekyll. Pergi Jekyll, dia ada 5 orang, suami isteri 7. Dia beli apa tahu? Dia beli baju. Tahun tu dia kata apa? Dia cakap kat rumah, selalu tahun saya ikut awak punya baju warna. Awak kata peach lah, awak kata kuning lah, hijau lah. Kali ni awak kena ikut my suggestion. Okey? Apa dia? I nak warna putih. Semua putih. Isteri tak cakap apa kat Jekyll. Okey lah, tak masalah. Beli baju. Bila beli, time buat tempah, dia tak pergi tempah. Ni pelik sikit. Dia suruh beli awal agar tak ganggu dia pada bulan Ramadan. Cuma kain tu dia kata letak situ, nanti abang pergi buat. Nanti balik-balik pejabat, I singgah dekat tailor. Tailor tu dekat Bangi je. Jadi apa berlaku? Malam tarawih, la ilaha illallah tuan-tuan, dia pergi paling awal sebab dia paling gembira, tak sabar ni. Dia cakap dengan rumah, tak sabar. Dia pergi paling awal, balik paling lewat. Pada malam tersebut, more dengan orang jemaah surau. Rapat. Dia memang rapat dengan orang surau. Dia pergi masjid, walaupun pangkat besar, pergi masjid. Tu masa dia meninggal penuh, tuan-tuan, penuh. Surau besar ni penuh ke belakang sembahyang jenazah. Jadi orang baik. Jadi malam tu dia sembang. Dia buatlah. Tanya kita, alhamdulillah dapat tarawih malam ni, alhamdulillah, tanya. Dia memang ikut apa yang diajar oleh para sahabat. Jadi dia sembang sampai malam tu. Dia makan apa? Saya ingat sampai makanan pun saya ingat. Makan sup, mihun sup. Ada orang bawa muri tu lepas tu. Sembang dengan tu. Balik tak ada apa-apa, sembang dengan bini apa, tidur pagi. Isteri bangun pagi. Cuma dia ada pesan pada isteri dia. Dia nak makan asam pedas. Dia nak sahur esok, makan asam pedas. Isteri bangun awal lah, masak asam pedas. Lepas siap masak, pergi kejut. Sebab dia suruh bangun tahajud. Pukul 4 lebih, pukul 4.45 dia kejut. Isteri kejut. Kejut dah tak bangun, tuan-tuan. Allah ambil umur. Tengok, dia dah masuk dah. Maghrib tu dah kira masuk bulan Ramadan dah. Maghrib esok malam dah masuk Ramadan dah. Cuma dia masuk tapi tak sempat puasa. Allah musta'an. Maknanya Allah tu, dia nak kita ini selalu bersyukur. Itu sebabnya Nabi SAW bila datangnya bulan Ramadan, Nabi merasainya dengan kesyukuran. Syukur. Bila dah syukur tu, pastinya ada amalan-amalan yang Nabi akan buat. Apa syukur? Pertama, amalan yang kita kena pastikan yang kita boleh buat bersama, tak lain dan tak bukan, tuan-tuan, cubalah sedaya upaya membaca Al-Quran itu sampai habis. Please, kita buat. Pakat buat. Benda ni nampak simple, tapi nak buat tu payah. Susah, tuan-tuan. Tak percaya, cuba tengok ni. Ada orang dah start baca dah malam ni. Awal pula. Terawal pula dia tu. Tapi tak apalah, dia dah ada effort. Dia kata takut tak lepas. Sebab tahun lepas sampai juzuk 23 je. Tak sempat, dah raya dah, dia kata. Macam mana boleh terlepas time tu? Setiap orang ada kelemahan masing-masing. Ada orang pula, dia baca tapi salah kaedah. Ada baru ni seorang, dia tahun lepas lah, dia kata, alhamdulillah ustaz, bila dah tak boleh nak kerja, banyak PKP, banyak online, alhamdulillah dapat 3 kali khatam. Saya kagum dia boleh 3 kali khatam. Saya kata hebat betul. Macam mana cara tu? Pagi berapa juz? Ustaz, saya boleh baca satu hari dalam 2 ke 3 juz, 4 juz kadang-kadang. Alhamdulillah, bagus betul. Saya beli Quran yang baru, yang teknik, yang moden tu. Dia ada pen, kita letak itu. Wa ma liya la a'bud, letak je, pilih. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Dia tekan gitu je. Jadi haji baca lah. Tak, kita tekan gitu lah. Itu bukan haji yang khatam. Yang khatam tu pen. Dia kena baca, kita kena baca. Bukannya pen yang baca. Pen tu diwujudkan. Saya baca dia sejarah wujudnya pen tu untuk litashih inda adami wujudil ustaz. Kita baca, dia panggil apa?
Pen tu wujud untuk apa? Untuk kita tak faham nak baca macam mana. Nak kena panjang ke pendek ke? Kita tekan gitu. Lan dengung panjang mana? Lantana, baru kita ikut. Lah, angkatlah pen tu. Kalau kau letak dari awal sampai daripada Fatihah sampai An-Nas, alhamdulillah, pen masuk syurga. Sebab apa? Sebab pen yang baca. Tu sebabnya kita baca. Cuma tak, bila tersangkut baru pergi kat situ. Tu dia, tuan-tuan. Tu pertama. Nombor dua, ni tambahkan solat sunat malam. Solat sunat malam ni benda yang sangat banyak disebut oleh Nabi SAW. Quran sebut berapa kali, kan? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Bila Allah sebut tu mesti ada something wrong. Mesti ada something. Kenapa Allah sebut? Ambil ayat pertama je turun kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan yang Maha Pencipta. Tuan-tuan, pelik. Itulah the miracle of Quran. Peliknya Quran tu. Nabi tak boleh baca, Nabi tak boleh nulis. Bu'isa ummiyah. Di lahirnya Nabi ni tak boleh menulis, tak boleh membaca. Sebab kalau Nabi menulis, orang kafir akan kata, ni Nabi dia pandai menulis, patut dia boleh cakap begini. Tak? Dia boleh membaca, patut dia boleh keluarkan Quran ni. Jadi dia tak boleh membaca. Orang semua tahu dia tak boleh membaca, dia ummi, tiba-tiba datang Quran. Memang pelik lah. Sampaikan pakar-pakar bahasa Arab pun kata, ini bukan daripada manusia. Ini mesti datang daripada yang Maha Pencipta. Tengok sampai peringkat tu orang Arab. Jadi apa berlaku? Ayat pertama tu pun Iqra, baca. Hari ni tuan-tuan, kajian menunjukkan orang yang kuat membaca Jepun. 92% rakyat dia suka membaca. Jepun. Rakyat kita alhamdulillah, dia orang buat kajian baru ni, ada sebuah universiti buat kajian, 28% suka membaca buku ilmiah. 99% baca WhatsApp. Ni kajian dia buat kajian tu. Yang bestnya, bila orang hantar something dekat WhatsApp, kita share kan. Tak boleh juga. Dia kena baca juga macam hadis kan. Ada tu tulis kat bawah, dia panggil hadis berantai, dia panggil. Ini kena beringat. Mufti-mufti pun suruh berhati. Siapa yang menghantar hadis ini kepada 11 orang, insya-Allah dia akan dihapuskan daripada segala dosa-dosanya, akan dihapuskan dan dimasukkan ke dalam syurga An-Naim. Sebut An-Naim lagi. Macam syurga tu pacik dia punya. Apa pula kaitan? Dia kalau kandungan hadis tu tak apalah, hadis tu sahih, tapi nak sebar kepada sebelah orang baru dapat syurga, tu dah something wrong. Tapi pelik orang ni dia sebar juga. Membaca. Rupanya bila membaca banyak kita akan dapat. Tu sebabnya Imam An-Nawawi satu hari dia akan baca 11 jenis buku. 11 buah buku. Tu sebab dia boleh karang buku Al-Majmu'. Kitab Majmu' ni dirujuk oleh semua ulama seluruh dunia dalam mazhab Syafi'i. Itulah Imam An-Nawawi. Imam Syafi'i sampaikan kena buasi. Tak cukup makan buah, tak cukup minum air, menulis. Oleh kerana itu tuan-tuan, peliknya Al-Quran Allah suruh membaca. Padahal Nabi masa tu tak boleh membaca. Maknanya Allah bagi tahu umat Islam kena kuat membaca. Macam vaksin. Yang buat, kita duk cakap, tapi yang vaksin, yang buat adalah orang bukan Islam. Adalah satu vaksin orang Islam buat, tapi orang akan cakap juga, macam mana orang Islam isteri tak pakai tudung, pula ke situ pergi dia. Dah dia duduk kat barat, macam itulah keadaan tuan-tuan. Kalau kat barat ni ulama dia pun kadang-kadang dia pakai mazhab, dia ada mazhab kan. Tu kadang-kadang dia salam dengan perempuan, dia bela anjing. Ulama dia bela anjing. Tuan-tuan kena faham, dia ada mazhab dia. Mazhab Maliki sebagai contoh. Tu tuan-tuan kena faham, kenapa orang ni, dia ni ustaz tapi dia bela anjing. Tapi kat Malaysia tak ada lah, tak ada ustaz bela anjing. Dan tak boleh, orang kat Malaysia pun tak boleh sebab dia mazhab Syafi'i. Kalau kat Arab, tuan-tuan boleh tengok, orang Arab dia peluk anjing, anjing jilat dia jilat balik anjing tu. Itu biasa. Orang Arab tu tuan-tuan jangan pelik, dia pakai kulit babi. Jam dia kulit babi. Kulit babi. Dia Arab dia tak ada masalah. Dia kata, "Leish, saya pernah kat airport Morocco masa tu. Saya tengok, kulit jam tu kulit babi, kulit khinzir lah.
jenama apa dia, radut, kulit khinzir. Saya kata ni kulit haram Allah, ada minyak khinzir. Dia kata apa? Ya akhi, al haram lahmuh, yang haram tu adalah dagingnya. Betul tu, betul tu. Mazhab Maliki, daging tu haram, kulit, lemak, bulu tak haram. Tu tuan-tuan kena faham kat situ lah. Tu maknanya kena banyak membaca sebenarnya, macam-macam ilmu ni. Tapi kita kat Malaysia jangan tuan-tuan sibuk pula nak ikut mazhab Maliki. Tiba-tiba nak makan siput babi pula. Mazhab Maliki dekat Morocco, siput babi. Ada artis terkenal, dia buat jalan-jalan cari makan. Tapi dunia punya nak disiarkan dekat RTM masa tu. Dia pergi ke Morocco, elok dia makan siput babi. 7 ekor dia balunnya. Artis terkenal lah. Artis tu memang meletup tu kan. Kalau dia buat memang viral tu kan. Sedap dia sebut. Geng RTM bagi tahu, dia kata, Ustaz, boleh ke Ustaz? Dia orang dah rakam dekat sana. Sebab dia tulis itu halal. Jadi artis dia kata halal, sapulah semua. Dia rakam sedap, ini tak pernah ada kat Malaysia. Besar pun lah. Dia orang tunjuk kat dia tu. Alamak, saya kata ni tak boleh. Ustaz, kita rakam satu episod. Kau cari episod lain. Episod ni memang kena skip. Sebab dalam mazhab Syafi'i kat Malaysia fatwa tak boleh makan ni. Siput babi, kau buat ni, insya-Allah siput babi hilang kat muka bumi ni. Habis semua orang beli buat sup ni. Tak boleh. Jadi maknanya tuan-tuan, itu ilmu. Samalah juga macam kita, orang kata apa? Tengok Allah Taala dia sebut dalam Quran kan. Allah bagi tahu puasa itu nikmat. Puasa itu rahmat. Sembahyang malam keberkatan. Kenapa Allah sebut keberkatan? Tuan-tuan, sembahyang malam ni dia satu benda yang Allah bagi kepada mereka yang terpilih, yang nak kena sabar. Saya ingat almarhum Tok Guru ni Aziz Nikmat. Saya kalau balik Kelantan, rumah mertua, saya akan, sebab rumah saya dekat dengan Masjid Pulau Melaka. Sukanya Tok Guru ni, bila dia kuliah ilmu betul. Walaupun dia orang politik, dia menteri besar, tapi dia tak ada masuk elemen-elemen yang boleh menyakitkan hati orang. Nah, masa lepas kuliah subuh tu, dia suruh baca tafsir kuliah subuh. Pendek je, dia tazkirah tak panjang. Tazkirah dia 20 minit, 15 minit baca Al-Quran je. Lepas tu doa habis. Dia pergi belakang, beratur orang tahnik anak. Beratur. Masa beratur tu, parti ni tak tengok lah. Ada warna biru, hijau, kelabu, semua ada. Kata, ni geng lain kan? Dia sama-sama dia kan. Geng lain. Tahnik anak, dia kena cari Tok Guru juga dia kata. Dia mesti Tok Guru juga. Dia memang beratur. Tok Guru tak tanya, mau parti apa? Tak ada. Dia tahnik semua. Sekejap, jalan. Ramai lah. Memang ramai. Saya pernah bawa anak saya dua-dua. Alhamdulillah 2 orang. 20 orang, 30 orang beratur belakang. Tuan-tuan, dia kata apa? Dia kata, mu nak senang hidup ni, mu tajuk 2 rakaat. Tapi mu ingat, nak dapat 2 rakaat tu lah yang payah. Mu nak kena bangun di pertengahan malam. Kalau Allah tak sebut dalam Quran, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin qus minhu qalila. Separuh malam atau sikit sebenarnya. Maknanya sebelum subuh tu main 2 rakaat pun cukup dah. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, Ramadan ni kita boleh buat. Kita boleh buat sebab kita bangun sahur. Betul? Tak ada lagi orang bangun sahur, dia tak gosok gigi, tak basuh muka. Dia terus pergi makan. Itu memang tak teruk tu. Sama kaedah kucing aku gitu. Tahap kucing tu tak basuh gigi. Kucing bangun-bangun minum air dulu baru makan. Sebab saya jaga kucing Tapi manusia mesti akan basuh. Nabi akan bersugi, kemudian Nabi ambil wudu, kemudian Nabi semayang. Tengok, bersih. Itu sebabnya orang bangun, ambil wudu, semayanglah 2 rakaat. Sementara tunggu isteri siapkan masakan. Tuan-tuan, 2 rakaat je. Lepas tu ada masa sikit pergi masjid. Bila pergi masjid, azan. Sebelum azan dan lagi 2 rakaat. Tengok, dah 4 rakaat. Sebenarnya banyak peluang untuk kita hidupkan malam-malam itu dengan tahajud. Tu Allah kata, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asa rabbuka maqaman mahmuda. Allah angkat martabat. Tuan-tuan, bila Allah angkat martabat ni, insya-Allah Allah takkan sia-siakan kita. Tu kata Imam Al-Fudail bin Iyad, "Idza arafta nafsaka
Idza arafta rabbak sata'rifu nafsak. Bila kau kenal Allah Ta'ala, kau kenal dah diri kamu. Kau kenal Allah, iaitu kau kenal bagaimana Allah akan bagi rahmat pada kamu. Allah bagi kasih sayang kepada kamu. Allah bagi dia bagi. Bila Allah sayang ni tuan-tuan, Allah akan bagi. Istu'mila alaik. Allah bagi kepada kamu macam-macam kenikmatan luar biasa. Awak ada duit, tak ada duit, Allah muliakan. Bila kamu Allah bagikan kemuliaan, sata'rifu nafsak, kamu akan kenal diri kamu. Tuan-tuan, tak ada apa kita. Saya baru kehilangan, ni sebagai pengakhiran, saya baru kehilangan kawan, keluarga jugalah tuan-tuan. Dia ni apa yang tak ada? Kereta, alhamdulillah, dia hanya pakai kereta 3 tahun je. Dia ada 3-4, dia memang minat kereta. Tapi kereta-kereta itulah dia pergi semua surau dan masjid. Satu hari tak kurang 4 surau dia pergi. Subuh surau lain, masjid lain, maghrib Zuhur lain, asar lain, maghrib maghrib dia. Kalau ada kuliah yang dia suka, dia akan tunggu sampai isyak. Mana 4. Kalau kata tak ada kuliah, dia akan pergi ke surau lain pula. Dia akan satu hari, memang itulah rutin dia dekat Shah Alam. Duit banyak. Tapi dia kata apa, Ustaz? Allah uji dia kena masalah paru-paru. Bukan COVID, sakit paru-paru. Meninggal dah baru ni. Allah, tuan-tuan. Dia kata, Ustaz, Allah bagi paru-paru ni, bila dah rosak, tak boleh buat apa. Dia rosak 70%, tak boleh pakai. 30% dia boleh pakai. Paru-paru dia tu sakit. Jadi doktor, dia kena hidup dengan apa? Dengan oksigen. Dia kata, Ustaz, duit tidak boleh beli segala-galanya. Maknanya Allah bagi, aku bagi semua kamu, aku bagi pinjam je. Dan semua yang aku bagi bukan milikmu semua. Allah. Tuan-tuan, masa dia meninggal, dia punya bil saja beratus ribu. Dia 10 hari dia hospital, beratus ribu. Tapi tuan-tuan, isteri, anak tak ada masalah, redha semua. Sebab tengok wajah dia satu. Dia orang ambil gambar masa hantar ke saya tu, Allah, keluar air mata. Cantik ni wajah dia. Yang Allah sebut, simahum fi wujuhihim min asari sujud. Ada tanda-tanda sujud wajah muka dia. Allah, comel. Dia kulit gelap, tapi masa meninggal cerah. Itu satu. Nombor 2, masa nak mandikan jenazah, berebut masjid dan surau hak yang dia pergi tu, mandi kat tempat kami, mandi kat tempat kami. Lah kali tu kena buat Qur'an. Qur'an ni kena buat undian, mana masjid hak paling banyak dia pergi. Isteri dia tahu, dia banyak pergi ke masjid ni. Situ sembahyang je penuh. Tu bila Allah angkat martabat. Tu sebabnya tuan-tuan, bila kamu kenal Allah Ta'ala, kamu akan kenal lah diri kamu. Sebenarnya kamu tidak ada apa-apa. Fallahu huwal ghani wa antumul fuqara. Kamu, kata Allah, aku kaya, kau miskin. Tuan-tuan, kita tak ada apa-apa. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita. Semoga Ramadan kali ini jadi Ramadan yang terbaiklah untuk kita. Manfaatkanlah masa yang ada, tuan-tuan, sebelum datangnya ajal. Sebab bila datang ajal, kita takkan meminta-minta dengan Allah, laula akhartani ila ajalin qarib. Takkan minta dengan Allah, kau lambatkanlah sikit aku nak buat amal soleh. Jadi tuan-tuan, jadi gunakanlah masa yang ada, banyakkanlah berdoa, banyakkanlah gunakan masa yang ada ini juga, bulan Ramadan, untuk kita melakukan amal ibadat sebanyak mungkin. Saya muhasabah diri saya dan mengajak tuan-tuan perempuan untuk kita buat yang terbaik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya mujibad da'awat. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan ya mujibad da'awat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam.